Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk memahami bab ini, maka Nabi SAW ada menceritakan beberapa hadis. Ada lebih kurang 50 hadis, mana banyak, yang menceritakan tentang keadaan Imam Al-Mahdi. Maka hadirin yang dirahmati Allah sekalian, macam mana tadi kiamat berlaku dengan ada tanda dan signalnya, bukan tiba-tiba aja. Maka kiamat itu yang gambarannya tadi, Imam Al-Mahdi yang akan Allah zahirkan di akhir zaman pun bukan tiba-tiba atau mengejut. Maka dia datang dengan tanda dan signal dan isyarat juga. Maka apa tandanya? Yang pertama, ini tajuk dia apa pula? Pra kepada Allah zahirkan Imam Al-Mahdi. Mana Imam Al-Mahdi yang Allah akan zahirkan di akhir zaman, yang dicerita dalam Al-Quran, yang dicerita oleh Nabi SAW bab ini, maka ada tandanya sebelum Imam Mahdi itu dizahirkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terakhir pada bulan 11 yang lalu, saya bulan 12, minta maaf, bulan 1 saya tidak dapat hadir. Jadi pada ketika itu, antara yang kita kongsikan iaitu perjalanan tentang perkara yang akan dilalui oleh umat Nabi Muhammad SAW ini, yang salah satu perkara yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, rukun iman salah satunya yakin dan percaya adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan kelak. Maka sebelum sampai kepada kiamat itu, maka ada keadaan dan kejadian yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis maupun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai sedikit flashback kepada apa yang kita kongsikan dalam kuliah yang lepas, antaranya satu hadis yang panjang dicerita oleh Nabi SAW. Nabi SAW cerita benda ni kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ni salah seorang sahabat Nabi daripada ratusan sahabat Nabi SAW yang ada kelebihan tersendiri. Huzaifah ni gelarannya, jolokannya dipanggil dengan penyimpan rahsia Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi yang mendapat jolokan penyimpan rahsia Nabi SAW? Namanya Huzaifah Al-Yamani. Jadi hadirin dan dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang lalu saya ceritakan di sini, kita kongsi sama-sama bagaimana satu hari Huzaifah radhiyallahu anhu sedang berborak dan berbual dengan para sahabatnya yang lain. Tengah-tengah depa berborak tu, datang Nabi SAW kepada mereka. Maka kata Huzaifah, ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru. Tengah-tengah kami berborak, tengah-tengah kami berbual, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ma tadzakarun? Nabi SAW tanya kepada sahabat yang duduk bersembang tu, apa yang kamu duduk berborak? Apa yang kamu duduk berbual ni? Lalu jawab mereka, nazkurus sa'ah. Kami tengah berborak, kami tengah bersembang bab kiamat. Yang kata kena beriman dengan kiamat ni, kami duk sembang bab tu lah. Maka jawab Nabi SAW kepada Huzaifah dan sahabat yang tengah bersembang ni. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashrayat.
yang kamu duk berbual, yang kamu duk bersembang, yang kata kiamat-kiamat ni dia takkan jadi, dia takkan berlaku melainkan setelah 10 benda berlaku. Maka yang sebut ni siapa? Nabi SAW. Saya ringkaskan apa 10 tu. Kata Nabi SAW, susunannya dilihat dalam kitab antaranya Fathul Bari, dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Yang pertama, takkan berlakunya kiamat sehingga Allah zahirkan, Allah datangkan pada akhir zaman nanti satu lelaki keturunan aku, nama macam aku Muhammad, nama ayahnya macam ayah aku Abdullah, diberi gelaran Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Dia akan memimpin dan mentadbir kamu. Hak tu satu. Okey, itu pertama. Nanti kita akan masuk macam mana nak tahu tanda Imam Mahdi itu nak dilahirkan. Tapi Nabi sebut sebelum nak berlaku kiamat, Imam Mahdi ni dulu. Tengah-tengah Imam Mahdi mentadbir umat, ni saya ringkaskan tengah-tengah Imam Mahdi mentadbir umat, ada hadis yang banyak cerita bab ni. Berlaku keamanan, umat Islam berada pada kemuncak ketika itu kerana dimuliakan kerana umat Islam menggunakan Al-Quran dan hadis dalam pentadbirannya, dalam kehidupan yang ketika itu memimpin umat ni guna Al-Quran, guna acuan Nabi. Ringkasnya macam tu. Ada beberapa pertempuran yang akhirnya gabungan orang bukan Islam dengan Islam bertempur, maka beberapa siri pertempuran dimenangi oleh Islam, disebut oleh Nabi SAW. Tengah-tengah itulah muncul pula Dajjal. Maka Dajjal, fadzakara ad-Dajjal, dizahirkan Dajjal ni tanda kiamat yang kedua. Tengah-tengah Imam Mahdi mentadbir umat, Dajjal tu muncul. Dajjal ni pun dah ada, nanti kita bincang bab Dajjal pula nanti sampai masa. Dajjal ni sudah ada macam mana yang ditemui dalam satu pulau. Okey, ringkasnya Dajjal membuat kerosakan fitnah yang dahsyat. Apa fitnahnya? Mensyirikkan umat Nabi Muhammad SAW, suruh dia mengaku Tuhan. Suruh umat ni mengaku dia Tuhan sebab dia boleh bagi senang, boleh bagi makanan, boleh sembuh sakit dan boleh bagi hidup orang yang mati. Memang Nabi sebut macam tu. Nanti kita cerita apa peristiwa yang dia menghidupkan orang mati. Orang yang tak lemah iman, nipis iman, membawang, keadaannya bawang, senipis kulit bawang iman itu, maka mudah goyah. Fasik dan munafik memang mudah goyah dan terikut dengan Dajjal. Ringkasnya, Dajjal ni tak dapat ditewaskan oleh Imam Mahdi dan tenteranya. Maka saat itu datang tanda yang ketiga, wa nuzula Isa ibn Maryam. Allah turunkan Nabi Isa ibn Maryam yang sekarang berada di langit yang kedua, kata Nabi SAW. Dan akhir zaman nanti Nabi Isa akan diturunkan. Macam mana diturunkan pun Nabi cerita. Diteman oleh 2 malaikat, diturun di satu masjid, dan masjid ini Masjid Putih namanya, disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ia berada di Baitul Maqdis. Dan keadaan itu ketika itu Imam Mahdi sedang nak pimpin solat subuh. Nabi sebut macam tu. Dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam keadaan para tentera Imam Al-Mahdi tahu mereka ni tengah tunggu ni bila-bila masa saja Nabi Isa diturunkan. Maka Nabi Isa diturunkan pada saat ketika usianya lebih kurang 33 tahun. Kerana ketika diangkat itu umurnya 33 tahun, muda lagi. Maka Nabi Isa takdirnya lah yang disebut oleh Nabi SAW, mampu menewaskan dan membunuh Dajjal dan para tenteranya. Kalau kita faham hadis ni, maknanya nanti 3 watak ni akan ada pada satu masa. Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa satu masa tu. Mereka saling bertemu antaranya ketika keadaan zaman mereka. Nabi Isa mentadbir umat, dia menyambung apa yang ditinggalkan oleh Imam Mahdi. Nabi Isa bukan bawa ajaran baru, tak. Al-Quran dan hadis yang ditinggal oleh Nabi, apa yang kita belajar hari ni yang samalah. Nabi Isa mentadbir umat. Setelah Nabi Isa wafat, datang tanda yang keempat, iaitulah fadzakara Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini, kata Imam Ibn Katsir, dia manusia macam kita. Dia bangsa manusia macam kita. Di dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut, Allah ada cerita pasal Ya'juj Ma'juj ini. Allah kata yufsiduna fil ar. Segala macam kerosakan yang dibuat oleh manusia akan diulang balik oleh Ya'juj Ma'juj ini. Ya'juj Ma'juj ini ditewaskan oleh Allah dengan penyakit. Allah datangkan penyakit kepada mereka ni, mati, dan busuknya mayat bangkai mereka ni dapat dibawa oleh ahli dunia, nak kata busuknya mereka. Ramai ke mereka. Gambaran yang disebut oleh Nabi SAW, kumpulan ni Ya'juj Ma'juj ni yang buat kejahatan setelah Nabi Isa wafat, Imam Mahdi dah tak ada.
Mereka ni ramainya digambarkan oleh Nabi SAW. Mereka lalu di kawasan satu tasik, yang sebelum mereka lalu tasik tu ada air. Setelah mereka lalu, tasik tu kering. Kerana apa? Ramainya mereka, dan mereka mengambil air itu untuk minum. Setelah Ya'juj Ma'juj ni ditewaskan oleh Allah, datang tanda yang berikutnya, fadzakara ad-dabbah. Yang berikutnya datang tanda kiamat yang kelima. Allah zahirkan binatang yang bernama dabbah dalam surah An-Namlu ayat 82 dalam Al-Quran. Allah cerita, dan dalam hadis pun ada sebut binatang akhir zaman ni pelik. Pelik dia apa? Antaranya dia boleh bercakap, tapi bagi Allah tak pelik, kecil je. Dia boleh bercakap, dia boleh pergi kepada manusia, kata beriman, kata ni kafir. Orang yang beriman kata beriman, yang kafir dia kata kafir, sampai ke peringkat itu. Maknanya akhir zaman nanti tanda-tanda dekat kiamat sungguh. Andai kata anak cucu kita lalui, sekurang-kurangnya kita pernah ceritalah sebagai ayah, sebagai atuk, nenek, mak ni, kita pernah cerita ke anak cucu kita. Ini antara yang kalian akan tengok, yang kamu akan tengok nanti dekat akhir kiamat. Okey. Lepas itu, setelah itu datang tanda yang berikutnya, fadzakara ad-dukhan. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah ad-dukhan, surah asap jerbu. Asap ataupun jerbu ni kepulan asap yang tebal. Dia bawa penyakit. Orang yang hidungnya sebahagiannya boleh mati. Kerana tanda ke-7 ke-8 semua ni, proses Allah sedang mematikan sebahagian manusia, khusus yang beriman. Sebab yang akan merasai yang ke-10 nanti, tanda yang ke-10 nanti, hanyalah orang-orang kafir. Allah tak izinkan, dan Nabi sebutkan, Allah tak izinkan orang yang beriman merasai bagaimana dahsyatnya kiamat. Dahsyatnya kiamat akan hanya dirasai oleh orang-orang yang tak beriman. Maka datang tanda ke-7 ke-8 ni semua proses Allah sedang mematikan sikit demi sedikit hamba Allah, hambanya yang beriman. Maka setelah kepulan asap yang tebal, kita macam ada pengalaman jerbu lah tempat-tempat kita ni, udara tak apa elok, walaupun tu bukanlah yang seperti mana yang digambarkan, namun keadaan itu kita boleh rasai sikit. Kurangnya kesihatan kita dengan keadaan itu, mudah datang penyakit. Dan kalau kita tengok bangunan-bangunan yang tinggi pun, penglihatan kita samar, tak nampak penuh sebab asap tu tebal. Maka keadaan yang samalah, sedar tak sedar, datang tanda yang berikutnya, yang ke-8, yang ke-7 ke ke-8, datang tanda apa? Kata Nabi SAW, wa tulu'u asyamsi min maghribiha. Sedar-sedar matahari terbit di sebelah barat dah. Dalam keadaan kamu bergelap beberapa hari ni, sedar-sedar matahari terbit di sebelah barat. Tempat kita sebelah barat, tempat ia terbenam hari ni. Hari ni dia terbenam. Akhir zaman nanti dekat, memang dekat sangat nak kiamat ni, dia akan terbit di sebelah barat, tempat ia terbenam hari ni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut ni 1400 tahun dulu. Kita yang terkemudian ni bila baca hadis ni, dan dinyatakan dan disokong dengan fakta sains dalam internet, dalam surat khabar, berita harian antaranya pernah paparkan cerita para saintis menemui bagaimana keadaan bumi hari ni yang kita huni, yang kita duduk ni, berada tidak pada paksi asalnya. Yang sekiranya pergerakan daripada paksi asal ni, pergerakan bumi ni berterusan bergerak tidak pada paksi asalnya, kata para saintis, pakar kaji bumi. Kalau tuan-tuan search dalam internet ada berita ni, dipapar dalam surat khabar negara kita. Dan sekiranya ia berterusan, mereka mengatakan sampai satu masa kelak, bumi dan dunia akan menyaksikan matahari akan terbit di tempat ia terbenam. Walaupun mereka ni tak beriman, ramainya bukan orang Islam, dan mereka tak kata pun tanda kiamat. Mereka hanya kata fenomena alam. Tapi kita umat Islam, kita kata ini tanda kiamat, kerana Nabi kita cerita 1400 tahun dulu lagi. Tak ada pun alat-alat canggih macam mana saintis ada hari ni. Kerana ianya lafaz daripada Nabi kita, panduan daripada Allah, maka tak ada benda yang salah. Cuma masa menentukan kebenaran apa yang Nabi kata tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ringkasnya, setelah matahari terbit di sebelah barat, pintu taubat dah ditutup, pintu keimanan dah tak diterima. Maka sebelum datang peristiwa itulah kita berusaha untuk melaksanakan semampu mungkin ketaatan kepada Allah, tinggal semampu mungkin larangan-larangannya. Setelah matahari terbit di sebelah barat, ini keadaan yang dicerita oleh Nabi SAW, maka galaksi yang ada, orbit yang ada, tidak bergerak dan berfungsi seperti kebiasaan dah. Sebab dah 360 darjah berputar tak sama ni. Maka berlakulah yang tanda ke berikutnya apa? Yang ke-8, wasalasata khusufat.
khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Kata Nabi SAW, setelah keadaan matahari terbit di sebelah barat dah tak macam biasa, maka segala cakrawala sistem galaksi yang ada ni dah tak berfungsi seperti biasa lah. Dah berubah 360 darjah. Maka berlaku gegaran yang kuat di barat, di timur, di tanah Arab. Gegaran-gegaran itu menghancurkan sebahagian tempat itu dan mematikan manusia. Dan datanglah tanda yang ke-9, wadzalika narun takhruju minal yaman tarudun nasu ila mahsyarihim. Datang api yang besar mengejar manusia, nak dihimpunkan di mahsyar. Dan gegaran dah kuat, matahari terbit bukan pada tempatnya dah. Lepas tu gegaran yang kuat tu menghancurkan sebahagian tempat, api yang keluar mengejar manusia untuk dihimpunkan di mahsyar. Dan yang ke-10, tiupan sangkakala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka ini hadis yang sahih dicerita oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka pengajaran daripada keadaan itu apa dia? Yang pertama, bahawa kiamat itu bukanlah mengejut. Bukan tiba-tiba esok, esok. Tak. Maha adilnya Allah, kiamat itu datang dengan signal, dengan tanda, dengan isyarat. Isyarat itu pula dah dibagi tahu, sebahagian dalam Quran, sebahagian oleh Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Setelah kita memahami situasi itu, maka setiap 10 tadi tu maka ada tanda setiapnya. Maka nombor 1 kita sebut tadi apa? Kita baca tadi, Allah zahirkan Imam Al-Mahdi. Maka Imam Al-Mahdi ni Allah akan zahirkan di akhir zaman untuk memimpin umat. Dan bila munculnya Imam Mahdi, ketahuilah itu tanda besar kiamat yang akan datang lepas tu, tanda-tanda lain dengan lebih cepat. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, maka untuk memahami bab ini, maka Nabi SAW ada menceritakan beberapa hadis. Ada lebih kurang 50 hadis, pada banyak, yang menceritakan tentang keadaan Imam Al-Mahdi. Maka hadirin dan dirahmati Allah sekalian, macam mana tadi kiamat berlaku dengan ada tanda dan signalnya, bukan tiba-tiba aja. Maka kiamat itu yang gambarannya tadi, Imam Al-Mahdi yang akan Allah zahirkan di akhir zaman pun bukan tiba-tiba atau mengejut. Maka dia datang dengan tanda dan signal dan isyarat juga. Maka apa tandanya? Yang pertama, ini tajuk dia apa pula? Pra kepada Allah zahirkan Imam Al-Mahdi. Mana Imam Al-Mahdi yang Allah akan zahirkan di akhir zaman, yang dicerita dalam Al-Quran, yang dicerita oleh Nabi SAW bab ini, maka ada tandanya sebelum Imam Mahdi itu dizahirkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekurang-kurangnya bila kita tahu ni, kita tak mudah termakan dengan dakwaan-dakwaan fake, palsu. Ataupun tak semudahnya kita nak pergi kata macam dia ni Imam Mahdi je. Kita tak sewenang nak kata, sebab kita dah tahu sikit-sikit gambaran yang dicerita oleh Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka tajuk ini pula apa? Pra kepada Allah munculkan Imam Al-Mahdi. Sebelum Imam Mahdi ini dizahirkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada tanda-tanda dia. Yang pertama, Nabi SAW menceritakan di dalam antara hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dicerita oleh Huzaifah radhiyallahu anhu juga. Okey. Hadis ni kita akan baca, maknanya gambaran Nabi SAW menggambarkan bahawa umat ni ada 5 pecahan fasa. Kita umat Nabi Muhammad SAW ni ada 5 pecahan fasanya. Kita berada di fasa yang mana? Sekali lagi kita tengok. Kalau kita faham, maknanya kita tak jauh mana dengan Imam Mahdi. Yang sebut ni bukan saya, kita baca hadis. Hadis yang berikut ni riwayat Imam Ahmad, kedudukan hadis nombor 355 dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna, summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kata Nabi SAW, fasa yang pertama, keadaan yang pertama, umat ini, kita, umat Nabi Muhammad SAW ni, fasa pertama, keadaan pertama, umat ini ditakbir, diurus, dijaga, diurus, ditakbir oleh Nabi. Dan Nabi itu ada, Nabi itu memimpin umat. Dan setelah itu sampai masa Allah akan angkat kenabian, mana akan wafat dan tamat. Masa Nabi cerita ni, Nabi itu ada lah hayat hidup Nabi SAW. Nabi cerita kat sahabat, zaman umat ni macam mana? Pecahannya 5.
zaman pertama, zaman aku ada. Nabi memimpin umat, mengurus umat. Kita baca sejarah, ya ada. Nabi kita wafat umur 63. Quran yang sampai, hadis yang sampai ke kita hari ini adalah bermula daripada satu orang manusia, Muhammad bin Abdullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat ni. Okey. Maknanya sampai masa Allah akan angkat dan tamatkan dan berakhir, Nabi kita dah wafat. Setelah itu akan beredar umat ni ke fasa yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fatakunu ma sya'allahu an takuna, summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Fasa yang kedua macam mana pula? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi wafat, Allah angkat kenabian, maknanya Nabi dah tak ada, Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat. Keadaan yang kedua, fasa yang kedua, umat ni, kita umat ini akan diurus, akan ditadbir, akan dijaga oleh khilafatun ala minhajin nubuwah. Khilafah ni dengan dua makna, satu pengganti, yang kedua pentadbir, pengurus, mentadbir, yang mentadbir. Maka setelah Nabi wafat, fasa yang kedua, umat ni akan dijaga, diwaris, ditadbir oleh pengganti-pengganti aku yang mentadbir kamu, mengurus umat dengan apa? Ala minhajin nubuwah. Mereka akan urus kamu, mereka akan takbir kamu dengan cara, dengan acuan, ramuan, ingredient. Apa dia? Ingredient, ramuan, cara Nabi, iaitulah Islam, Quran dan hadis itu panduan. Dan mereka ni diberi gelaran khulafa ar-rasyidin. Mereka dipilih dengan cara syura, mesyuarat, bukan main lantik-lantik waris keturunan, tak. Ringkasnya, walaupun Nabi SAW tak menamakan siapa, tapi Nabi sebut secara umum, general. Setelah aku tak ada, umat ni akan ditadbir oleh pengganti aku yang mereka mentadbir kamu, guna acuan aku, Al-Quran dan hadis tu. Dan memang perluasan wilayah Islam zaman Khulafa Ar-Rasyidin ni, Sayyidina Abu Bakar, Umar khususnya, bertambah luas. Okey, ringkas. Sampai masa, kata Nabi SAW, "Iza sya'a Allahu an yarfa'aha." Sampai masa, fasa yang kedua tu pun Allah akan tamatkan juga. Dah tamat, memang dah tamat lah. Khulafa Ar-Rasyidin 4 orang je. Perjalanan tempoh tu lebih kurang 30 tahun. 4 orang sahabat mentadbir ni lebih kurang 30 tahun masanya, lebih kurang. Kata Nabi SAW lagi, "Summa takunu mulkan 'addan fayakunu ma sya'allahu an yakuna, summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Fasa yang ketiga pula. Setelah berlalu fasa yang kedua ni, Nabi cerita kat sahabat ni, umat aku macam ni nanti perjalanannya. Kena ingat, masa Nabi cakap tak berlaku lagi ya. Hari ni kita baca hadis yang sama yang Nabi cerita 1400 tahun dulu. Kita baca hadis beserta dengan fakta, sejarah dan fakta kenyataan dah berlaku sebahagian besar, membuktikan benar dan betul apa yang Nabi kita kata. Maka tiada lain menambahkan iman dan keyakinan kita kepada Islam, bahawa agama ni bukan direka-reka buat, tapi ia adalah datang daripada Tuhan pencipta langit, alam dan bumi ni. Kata Nabi SAW, fasa ketiga macam mana? Setelah berakhirnya fasa yang kedua dah berakhir, maka datang umat ni diurus, ditadbir dengan keadaan yang ketiga, fasa ketiga. Kata Nabi SAW, "Summa takunu mulkan 'addan fayakunu ma sya'allahu an yakuna, summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Fasa yang ketiga, maka umat ni kelak akan diurus, akan ditadbir, akan dijaga oleh macam mana orangnya? Oleh mulkan 'addan, penguasa-penguasa. 'Addan ni gigit makna penguasa-penguasa yang mewariskan tahta. Tahta tu dia waris ke anak dia, kat keturunan dia, dan berjalanlah sistem warisan itu. Dia khalifah, dia umat Islam, dia mentadbir guna acuan Islam. Cuma mereka mewariskan tahta tu kepada generasi-generasinya. Berlaku tak dalam sejarah? Berlaku. Setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali dibunuh. Senang kata ringkas, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ringkaslah. Sayyidina Ali dibunuh. Maka khalifah berikutnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ringkasnya, Muawiyah bin Abi Sufyan ni mentadbir, dan setelah di hujung-hujung pemerintahannya, walaupun ada beberapa pertikaian dan persoalan yang timbul, ringkasnya penggantinya adalah anaknya sendiri. Maknanya sistem tu diwariskan dah. Sistem mewariskan tu dah bermula dah.
Dan ia berlarutan dan berjalan ribuan tahun, tuan-tuan. Ribuan tahun. Sejarah menunjukkan macam tu. Kita pecahkan dengan nama dinasti lah. Dinasti pertama namanya Umayyah. Mengurus dan mentadbir umat masih lagi di Madinah, pengkalannya. Setelah itu beralih tangan kepada Abbasiyah, pengkalannya Mesir dan Iraq. Setelah berakhir dinasti kedua, datang dinasti ketiga. Dinasti ketiga di mana? Dinasti ketiga namanya Osmaniyah, dan pengkalannya di Turki. 3 dinasti besar ni mereka mengurus umat dengan sistem khilafah. Mereka umat Islam, mereka guna Quran dan hadis. Cumanya mereka mewariskan tahta kepada zuriat dan keturunannya. Maka ia disebut oleh Nabi SAW. Dan ianya berakhir bila? Sistem ni dah berakhir pada 3 Mac 1924. 3 Mac 1924, hampir 100 tahun yang lalu. Bulan Mac, sebulan 2 bulan akan datang ni, maka genaplah sebulan lebih je lagi. Sebulan yang akan datang. Sebulan yang akan datang, genaplah 100 tahun. Umat ini kita kehilangan khilafah yang ada ribuan tahun sebelum tu. Tuan-tuan, sejarah menukilkan semasa kejatuhan Osmaniyah, sultan yang terakhir namanya Sultan Abdul Hamid dijatuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, orang Turki, Sharif Hussein, orang Arab, raja di Hijaz, dan dia bekerjasama dengan Perancis, dia sama dengan British, akhirnya run up dan jatuh dan diisytiharkan Turki itu sebagai sekular. Azan kena bahasa dia, tudung tak boleh, semualah. Ringkasnya, masa jatuhnya khilafah Islam ni, negara pertakbiran umat Islam ni luas. Itu walaupun dah hujung-hujung, keluasannya merangkumi 30 buah negara duduk bawah payung khilafah ni. Dan keluasannya lebih kurang 23 juta kilometer persegi luasnya dan kayanya yang ada hasil bumi ni. Namun kerana kelemahan, pergaduhan, dalaman, iri hati, kerjasama dengan musuh, maka akhirnya jatuh. Khilafah yang dibanggakan oleh umat Islam berakhir pada 3 Mac 1924. Maknanya keadaan ketiga ni dah berakhir dah. Dah tamat dah. Nabi SAW kata keadaan tu akan tamat. Dan memang dah tamat. Setelah tamat fasa yang ketiga, umat ni akan beralih ke fasa yang keempat. Keadaan yang keempat. Macam mana keadaan yang keempat? Disebut oleh Nabi SAW. Summa takunu mulkan jabriyatan. Fatakunu masya'allahu an takuna. Summa yarfa'uha idha sya'allahu an yarfa'aha. Fasa yang keempat, Nabi kata, Nabi cerita kat sahabat dia masa Nabi hidup lagi. Nabi kata nanti fasa yang keempat, umat ni setelah berakhirnya fasa ketiga, jatuhnya khilafah dah tak ada, Allah tamatkan mereka, umat ni akan berpindah ke fasa yang keempat, zaman dan era yang keempat. Macam mana? Iaitu mereka akan dijaga, mereka akan diurus, mereka akan ditakbir oleh mulkan jabriyatan, iaitu penguasa-penguasa. Jabriyah ni maknanya sempit, penguasa-penguasa yang banyak menyempitkan orang yang di bawah takbirannya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, peperangan dunia pertama dan peperangan dunia kedua berlaku era ini. Kesan daripada peperangan dunia pertama dan kedua, jatuhnya sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan umat Islam. Tuan-tuan, dulu tak ada Arab Saudi ya. Dulu tak ada Jordan ya. Dulu tidak ada Mesir. Dulu tidak ada Lubnan. Dulu tidak ada Kuwait, Bahrain, apa semua tak. Itu nama diwujudkan setelah divide and rule, pecah dan perintah. Yang berlaku pertempuran yang akhirnya kesan dunia pertama dan kedua, perjanjian demi perjanjian antara British, Perancis, Belanda dan sebagainya. Maka mereka membahagikan blok-blok dunia ni. British masuk ke tempat kita, Belanda ke Indonesia, dan bagai-bagailah keadaan-keadaan yang kita tengok perang dunia pertama. Maka tak terlepas wilayah-wilayah tanah Arab ni. Maka setelah zaman itu, zaman Nabi ni namanya Mekah, Madinah dan sebagainya sekitarnya namanya Najd. Najd, Nun Jim Dal. Hijaz sekitarnya. Dia ada Syam. Itu contohnya. Itu sebagai contoh. Dimash, Syria. Maka wilayah-wilayah yang ada ni, yang namanya hari ini setelah berlakunya peperangan dan perjanjian, maka anak-anak keturunan raja dibagilah. Kau ambil Jordan, namakan Jordan. Kau ambillah Iraq, kau ambillah Mesir, kau ambillah Arab Saudi. Arab Saudi itu negara yang diwujudkan kemudian
setelah Syarif Hussein ni kalah, tak dibagi penguasaan, anak dia nama Abdullah dan Faisal dilantik jadi raja-raja yang ada pentadbirannya masing-masing. Setelah bekerjasama dengan, ini sejarah tuan-tuan, sejarah yang memang kita kena tahu, ini realiti yang berlaku zaman itu dan tak baru lebih kurang 100 tahun lebih kurang saja. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ringkasnya macam mana? Ringkasnya berlakunya kerosakan demi kerosakan peperangan. Buktinya Palestin, dia dari tahun 48 sampai hari ini 70 tahun lebih. Apa keadaan yang menimpa saudara kita di sana? Walaupun bantahan demi bantahan macam-macam lah kita buat resolusi, tapi peta penguasaan Palestin itu makin menguncuk dan mengecil. Lemahnya kita, sedangkan Palestin itu dikelilingi oleh negara umat Islam, bukan duduk di tengah-tengah barat dan negara-negara bukan umat Islam. Maka menunjukkan lemahnya kita. Bukti lemahnya kita kerana kita jauhnya dengan Islam. Quran hanya sekadar bacaan, pertandingan, tidak lebih daripada itu. Pengamalannya sebahagiannya tak dapat dibuat. Nak tak nak, rupa-rupanya kita ditakdirkan lahir dan hidup pada zaman era keempat. Dan apa yang saya baca ni adalah khutbah Jumaat, tuan-tuan, khutbah Jumaat Selangor, Jais, bulan 11 tahun lepas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ringkasnya keadaan ini akan berpindah ke fasa yang kelima. Keempat ni sampai masa Allah akan tamatkan. Keadaan keempat ni dah 100 tahun, hampir 100 tahun dah, lebih kurang lah, lebih kurang. Maka fasa kelima kata Nabi SAW, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Fasa yang kelima nanti pula keadaannya kata Nabi SAW, sekali lagi umat ini akan ditakbir, akan diurus oleh pengganti aku yang mereka mentadbir kamu dengan cara kenabian. Makna dengan cara Islam, Al-Quran dan hadis akan diguna pada akhir zaman nanti. Maka hadis ni kata zaman yang kelima umat Islam kembali sekali lagi akan mengurus umat ni, akan memimpin umat ni. Dan kata para ulama daripada hadis ni, zaman itu adalah Imam Al-Mahdi yang akan mengurus umat ini. Jadi setelah tu Huzaifah kata bila Nabi dah sebut macam ni, Nabi senyap, Nabi tak kata apa dah. Maka umat difahamkan bahawa itulah 5 gambaran yang dicerita oleh Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kedudukan hadis nombor 355. Dan hadis ni saya ulang sekali lagi, pernah dibacakan di atas mimbar dalam khutbah-khutbah Jumaat yang ada di negeri Selangor, khususnya bulan 11 tahun lepas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak beritahu pada kita, sebelum Allah zahirkan Imam Al-Mahdi, ni dulu akan berlaku. Zaman pertama, zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat. Maknanya kita berada pada zaman keempat. Anytime, bila-bila masa saja, dia akan berubah ke fasa kelima. Fasa kelima itu siapa yang memimpin? Imam Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah saja yang tahu. Bila kita baca hadis, kawan-kawan kita ada informasi bab itu. Yang berikutnya, ini keadaan yang paling hampir, yang paling dekat, yang sekurang-kurangnya kita ada sedikit informasi ni, kita ceritalah ke anak cucu kita. Kita berkongsilah dengan anak cucu kita, yang mungkin bukan zaman kita, tapi mungkin zaman mereka. Mungkin, yang mungkin ia berlaku zaman mereka. Apa keadaan ini? Kata Nabi SAW, yaqtatilu inda kanzikum salasa, kulluhu bani khalifah, summa la yasiru ila wahidin minhum. Yaqtatilu inda kanzikum salasa, kulluhu bani khalifah, summa la yasiru ila wahidin minhum, summa tatlu'u ar-rayatu as-sudu min qibalil masyriq, faqtulunakum qitlan lam yaqtuluhu qaumun, summa dzakara syai'an la ahfazuhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khilafatullahil mahdi. Atau kama qala, hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ini gambaran tuan-tuan, nak cerita bahawa waktu ni saat dekat Imam Mahdi nak dizahirkan. Yang ni betul-betul keadaan ketika itu. Kata Nabi SAW, yaqtatilu inda kanzikum salasa, kulluhu bani khalifah. Sampai masa ketika kamu umat ni akan boleh lihat, kamu akan boleh tengok. Tengok apa? Akan berlaku peperangan, pertempuran yang berbunuhan, yang ianya berlaku kepada 3 kumpulan. Nabi sebut 3 kumpulan. Kata Nabi SAW lagi, kulluhu bani khalifah. 3 kumpulan, 3 tim, 3 puak ni, semua kulluhu bani khalifah.
Mereka ni semua keturunan anak-anak cucu cicit penguasa. Maknanya bapa, datuk, nenek moyang mereka tu penguasa, yang ada power, yang ada kekuasaan. Mereka ni zaman generasi bawah dah yang berperang sama mereka. Tim hang, tim aku, tim ni, 3 tim ni semua daripada keturunan penguasa yang mereka ni bercakaran, berperang, berbunuh. Sebab apa? Ainda kanzikum, nak rebut simpanan korang, nak rebut simpanan kamu. Dia nak rebut simpanan tu lah, kena sanggup berkelahi, berperang, berbunuhan. Kata Imam Ibn Kathir, yang dikatakan kanzikum ataupun simpanan kamu tu apa? Adalah Kaabah. Kaabah ni milik umat Islam. Kaabah tu berada di satu tanah namanya Tanah Haram Mekah. Mekah Madinah ianya tanah haram dan di dalamnya ada Kaabah, Masjidil Haram. Maka tanah itu ada tak penguasanya sekarang? Ada tak yang mentadbirnya sekarang? Ada. Bila berlaku, Allah alam, Allah saja yang tahu. Ini kita baca ini hadis yang cerita. Bila berlaku tu kerja Allah, kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya orang beriman, ini hadis ada. Yang bila berlakunya ni saat Imam Mahdi nak dizahirkan, waktu tu lah. Maka kita bila dah belajar ni, oh kita tahu bukan senang-senang nak mengaku Imam Mahdi. Bukan tiba-tiba je orang mengaku kita pun percaya. Ataupun kita dapat WhatsApp, kita forward panjang-panjangkan. Maka tujuan kita belajar ni, oh kita ada panduan ilmu. Oh bukannya sebarangan masa dia. Bila berlaku pertempuran sesama penguasa, anak-anak keturunan penguasa ni nak berebut Mekah Madinah, nak berebut tanah haram, nak berebut Mekah tu. Sebab nak berebut tuan-tuan, ada apa? Orang yang pergi tu tahun 2024 ni sasaran mereka 10 juta tuan-tuan, 10 juta. Umrah ke haji semua duduk dalam tu. Orang yang pergi tu kena bayar tuan-tuan. Kan free je. Kena bayar. Dapat kat siapa? Pihak berkuasa lah, berkuasa tempat tu. Ringkasnya, mereka ada minyak kan, mereka macam-macam ada Allah bagi. Berkat bumi tu rezeki macam-macam. Kekayaan dan hasil itu menjadi rebutan sesama anak keturunannya. Zaman bila Allah jangan tahu, kita tak tahu sampai bila. Pertempuran ni berlaku, berbunuhan kerana nak rebut simpanan kita. Ni umat Islam punya ni. Bukan mereka punya, mereka hanya mengurus dia, tapi itu milik umat Islam. Kata Nabi SAW lagi, sumala yasiru ila wahidin minhum. Di jaminan Nabi SAW, lah kali seorang pun tak dapat. Daripada 3 tim tadi, daripada 3 kelompok tadi, daripada 3 kumpulan tadi, sumala yasiru ila wahidin minhum, seorang pun tak dapat. Tim A pun tak, tim B pun tak, tim C pun tak. Hadisnya orang baca. Dia akan berlaku ikut map yang Allah tetapkan. Bila Allah je yang tahu. Kita baca aja. Kemudian kata Nabi SAW, maka yang seorang pun tak dapat, habis tu siapa yang dapat? Tak ada siapa yang menang. Tak ada siapa yang akan mengurus umat setelah tu. Dah penguasa ni duduk berkelahi, anak-anak mereka berkelahi, siapa nak urus kami ni? Siapa nak urus tanah haram tu? Fa idza ra'aitumu fabayu'uhu wala habwan 'ala salji fa innahu khilafatullahil mahdi. Waktu ni lah yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tadhhabud dunya hatta yamlika arab rajulun min ahli baiti wa tiusmusmi. Tengah-tengah keceramukan ini berlaku, pertempuran demi pertempuran sesama mereka, tengah-tengah ni lah Allah munculkan satu lelaki yang kata Nabi SAW, takkan berlakunya kiamat sehinggalah lelaki ini keturunan aku, keturunan Nabi lah, maknanya ahlul bait. Yang dia ni yuwati usmuhu ismi, namanya macam nama aku, Muhammad. Ismu abuhu, nama bapaknya macam nama ismu abi, macam nama bapak aku, iaitu Abdullah. Dan dia ahlul bait. Maknanya di akhir zaman nanti, tengah-tengah keceramukan ni berlaku, peperangan demi peperangan berebut tanah haram ni, Allah munculkan satu lelaki, dia keturunan Nabi. Keturunan ni tak boleh buat-buat tuan-tuan. Kita masa-masa ada keturunan ni. Takkan nak ejah kot. Ni lah keturunan kita. Nama Muhammad bin Abdullah mungkin kebetulan. Ada orang nama Muhammad, ayah ada Abdullah. Tapi lahir mana? Jawa, Bugis, Banjar. Taklah. Maknanya nak sebutnya point dia keturunan Nabi. Maknanya salah silah dia tu sampai kepada anak Hasan dan daripada Saidina Ali dan Fatimah. Saidina Ali dan Fatimah ada anak Hasan dan Husain. Inilah keturunan yang membiak besar. Sebahagian para habaib yang ada di Yaman, sebahagian mereka habaib yang ada di Yaman, para Syekh Syarifah sebahagiannya,
Maka kita jangan pandang sebelah mata lah mereka ni, kerana mereka ni sebahagiannya adalah ada dalam darah daging daripada Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka tengah-tengah berlaku keceramukan ini, tengah-tengah ni lah baru Imam Mahdi dizahirkan oleh Allah SWT. Ada riwayat kata musim haji, ada riwayat kata musim umrah, ketika umrah. Tak kisahlah haji ke umrah, tapi poin dia, waktu tu tengah berlaku pertempuran sesama penguasa-penguasa ni, anak-anak daripada bertempur, ada 3 tim ni. Waktu tu umat dah kecewa, umat dah macam mana hampa ni, orang patut urus baik-baik. Lah kali Allah munculkan satu lelaki keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah, nama dia, kalau kata Nabi, kalau hang tengok benda tu, kalau kamu lalui zaman itu, fabayuhu, kena pi bai'ah dengan dia. Pi aku janji, aku nak ikut hang, aku bersama dengan awak. Walau habwan ala salji, walaupun kau nak kena merangkak kat salji, maknanya payahlah gambaran tu, kena dapatkan juga persaksian kita sebagai pengikutnya. Fa innahu khilafatullahul mahdi, kerana dia adalah khalifah Allah yang diberi gelaran Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dia mudah je tuan-tuan nak gambarkan dulu ni huraian dia. Tuan-tuan ni sebahagian kita ada menyimpan silsilah keturunan. Tuan-tuan ni sekurang-kurang tuan-tuan tahu ayah tuan-tuan siapa? Lepas tu atuk siapa? Lepas tu munyang siapa? Sekurang-kurang 4 keturunan lah sikit-sikit. Muyang kita tu, isteri siapa, anak dia berapa orang? Adik-beradik atuk kita. Mungkin ada sebahagian kita boleh ingat. Atuk kita pula, adik-beradik dia berapa orang? Lepas tu anak-anak dia pula. Anak-anak dia pula, bapa saudara kita. Lepas tu, lapisnya dah sampai ke kita ni pula. Mungkin dah lapis yang, kalau kata ni, pak pupu orang kata. Tapi sebahagian kita lah, lebih dari tu rasanya tak boleh nak ingat lah. Kena lah zaman Jepun mana halau tu hilang habis ya. Itu kita. Tapi kalau pembesar-pembesar raja-raja, mereka simpan. Keturunan raja ni main daripada mana kan, ada sebahagian yang kita boleh tengok. Ini kan pula Nabi Muhammad SAW. Para ulama di Arab Saudi, para ulama di Mesir, tanah-tanah Arab, mereka ada silsilah tu, yang bagi mereka dan bagi kita hari ni tak payah mana nak cari keturunan Nabi ni. Kalau berlaku keadaan yang kita baca tadi tu, dah berlaku saat tu, maka orang akan cari dah. Dah tak lama ni nak berlaku ni. Katalah dah berlaku zaman tu, keadaan yang kita baca hadis ni berlaku, maka orang yang baca hadis ni, dia akan cari tak mana keturunan Nabi yang ada zaman tu. Yang nama Muhammad bin Abdullah, Nabi kata lahir kat Madinah. Dia lahir kat Madinah. Berbicara dalam bahasa Arab. Dahinya luas, hidungnya mancung, giginya agak jarang-jarang. Macam mana persis fizikal Nabi SAW, seakan-akan tu juga pada dia, walaupun tidaklah tepat, tapi kulit putihnya, tingginya, bidang dadanya, hidung mancungnya, berjambangnya. Nabi ada cerita dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka nak nampakkan pada kita di sini, bila berlakunya keadaan kita baca tadi itu, pertempuran sesama penguasa-penguasa ni, maka waktu tu umat mesti cari mana yang lahir kat Madinah, Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi. Keturunan Nabi kan boleh buat tuan-tuan. Walaupun duduk di Madinah, maka ada bukan keturunan Nabi. Maka daripada situ keadaan ini berlaku, dan ada yang kata musim haji, ada yang kata musim umrah. Bila berlaku keadaan ini, maka orang di tengah-tengah keadaan keceramukan, keserabutan, peperangan, pembunuhan ni, akhirnya bila ditakdirkan jumpa orang yang dimaksudkan, yang dikendaki tu, yang dikatakan Imam Al-Mahdi, asalnya dia lari, dia tak mau. Dia kata bukan dia. Hadis kata dia lari balik ke Madinah sebab dia orang Madinah. Ketika orang kata engkau Muhammad bin Abdullah ni, kami dah tahu hang keturunan Nabi, kami dah cek dah. Ni waktu tengah ada berlaku peperangan ni, waktu ni kan muncul para ulama yang ada ni akan mengkaji dan melihat salah-salah keturunan yang mereka maksudkan. Bukan senang-senang nak pergi cek, kita cek ada ni Muhammad Abdullah, keturunan Nabi sampai ada asal Husain ni. Lahir kat Madinah, cakap bahasa Arab, dia manusia biasa. Sebab dia pun tak tahu kata dia Imam Mahdi. Sebab dia tak tahu, dia patah balik. Bila dia balik ke Madinah, tengah berlaku huru hara, tu berlaku huru hara juga, dia patah balik ke Mekah. Kali kedua orang minta sungguh-sungguh dia jadi, dia dipimpin, dia memimpin umat. Sebab kalau hang tak terima, makin teruk umat ni. Maka Nabi kata, yuslihullahu fi lailatin. Nabi SAW kata apa? Pada semalaman je. Pada semalaman macam ni je, Allah merubah dia menjadi satu orang yang boleh memimpin. Allah boleh, orang Allah kata apa? Install, format. Jadikan dia, masukkan perisian yang dia ni ada karisma, ada ketokohan, ada pengaruh, ada ilmu yang boleh memimpin umat. Benda tu Allah boleh buat anytime, tu kerja Allah, kecil je. Maka semalaman je Allah install dia bagi jadi benda tu ada pada dia. Maka
Ka'atan itu pada awalnya dia menerima, apabila dia menerima untuk dilantik sebagai Imam Mahdi untuk mengurus umat, diceritakan dia mula-mula tak amal. Tak amal bersama. Mungkin tak amal ni kerana apa? Ni huraian yang pertama, mungkin orang kata nama Muhammad bin Abdullah ni mungkin kebetulan. Mungkin keturunan ni, ialah dah kita masing-masing semua tahu keturunan kita. Takdirnya kita ni keturunan Nabi. Agak-agak kita harap tak anak cucu kita Imam Mahdi? Mesti harap. Maka nama diulang Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah, untuk repeat betul lah. Boleh buat. Mungkin orang mula-mula tak amal. Betul memang tak ramai. Tetapi saya ringkaskan, setelah berlaku satu peristiwa, setelah Imam Mahdi diangkat memimpin umat, maka di awal-awal pentadbiran tu, awal mula tak amal, Allah datangkan satu peristiwa yang Nabi cerita. Yang Nabi cerita apa? Akan wujudnya satu kumpulan tentera batalion, yang mereka ni tak kisahlah nama gabungan ke, pakatan ke, kerjasama ke, mereka diwujudkan untuk apa? Untuk perang Imam Mahdi. Nama kumpulan ni, tentera ni Sufyan ni. Nabi sebut nama dia Sufyan ni. Wallahu alam merujuk kepada apa Sufyan ni, tapi tentera ni memang nak lawan Imam Mahdi je. Depa kata ni fake, ni tipu ni, nak kena lawan. Maka mereka datang untuk memerangi Imam Mahdi di Mekah ketika itu. Sampai di satu tempat, Nabi SAW kata nama tempat tu Baida. Baida ni nama satu mukim, satu tempat. Kalau tuan-tuan daripada Mekah nak pergi ke Madinah, sebelum nak miqat, sebelum nak niat haji, niat umrah tu, niat ihram ni, ada satu perkampungan tempat namanya Baida. Baida ni disebut dalam hadis ni, bahawa rombongan tentera batalion yang pergi nak serang Imam Mahdi ni, sampai di tempat tu Allah membelahkan bumi tempat ni, sebab dia lalu nak masuk Mekah mesti lalu situ. Bila sampai di situ Allah membuka bumi itu, mematikan ramai orang yang ada kawasan tu. Sikit je kata Nabi yang selamat. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, tanya kepada Nabi SAW, macam mana orang yang ada kat situ bukan nak perang Imam Mahdi? Mungkin rumah dia, mungkin dia duduk berniaga kat situ, mungkin laluan dia nak pergi tempat lain. Takdirnya masa dia lalu, Allah belah lantai bumi sebab tempat tu, nama perkampungan Baida ni, maka menenggelamkan ramai orang yang kat situ. Maka macam mana orang yang bukan nak perang Imam Mahdi? Kata Aisyah kepada Nabi SAW. Jawab Nabi SAW. Nabi SAW kata, mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak atas niat masing-masing. Atas niat lah. Kalau niat tu memang nak perang Imam Mahdi, jawablah. Kalau dia bukan apa, dia tengah berniaga, tak apalah, dia tengah berniaga. Ini sebab rumah dia. Maka dia mati kerana keadaan Allah membelah bumi, keadaan itu mematikan sebahagian besar mereka. Sikit je yang selamat. Yang selamat tu balik cerita. Balik menceritakan keadaan apa yang berlaku tu. Maka setelah peristiwa tu berlaku, maka berbondong-bondonglah orang berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi, kerana benda ni tak boleh buat-buat. Nama mungkin kebetulan, keturunan mungkin orang kata kebetulan lagi mungkin. Orang malah nak layan kot, mungkin mula-mula tak amal. Setelah berlakunya peristiwa Baida itu, maka berbondong-bondonglah orang bersama dengan Imam Mahdi. Penguasa-penguasa yang ada sebahagian dunia ni mengisytihar dia sebagai Imam Mahdi dan bersama dengannya. Ini panjang cerita tuan-tuan, tapi poinnya akan ada taklukan kepada wilayah lain. Palestin akan dijadikan pusat pentadbiran Imam Al-Mahdi. India pun akan masuk kepada bawah pemerintah Imam Mahdi ketika itu, disebut oleh Nabi SAW luasnya. Dan tengah-tengah tu, ni ringkas sikit je lah. Dan kata Nabi SAW lagi apa? Tak lama lepas tu, dalam 7 ke 8 musim haji. Ringkas pada hadis tu, aman pemerintahannya, kayanya orang berkat waktu tu, dan ia dilalui sekitar ya'ishu sab'an aw samaniyan. Ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, sekitar 7 ke 8 musim haji. Lama tak 7 ke 8 musim haji ni? Sekitar 7 ke 9 tahun je Imam Mahdi memimpin. Maka setelah itu berlaku keadaan munculnya Dajjal pula. Maknanya saat Imam Mahdi dah zahir, nak datang tanda kiamat kedua, Dajjal tu jarak dia jauh tak? Tak jauh mana lah tuan-tuan. Kalau dah 7-8 musim haji. Ini satu hadis, ada beberapa hadis lain lagi, tapi poin gambaran umumnya macam tu. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Kan Nabi ada sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, waktu tu, masa pada waktu, masa yang berlalu pada waktu tu seperti biji mutiara yang terputus tali dia. Ikatan, contohnya ikatan tasbih tuan-tuan lah. Kalau putus tali itu kan berguguran jatuh batu dia. Maka gambaran masa pada waktu tu kita akan rasa cepat. Sedar-sedar munculnya yang berikutnya pula. Maka saat tu berlakunya kiamat. Dan apa yang penting hari ini kita bekalkan kepada anak cucu kita, zuriat kita adalah Islam. Hidup mereka dengan Al-Quran dan hadis.
Apa pun jadi mereka, terbanglah mereka tinggi mana pun, kita tarbiyahlah, didik anak cucu keturunan kita dengan hidup dengan cara Islam, panduan Al-Quran dan hadis. Cabaran zaman mereka lebih dahsyat lagi, adalah zaman yang kita baca ni sebahagiannya menguji keimanan, yang keadaan yang mungkin tak macam hari ini, tetapi keadaan itu melainkan iman yang kuat di dada, menguatkan mereka untuk tetap kukuh dengan ajaran agama pada saat ujian yang dahsyat ketika itu. Saya rasa cukup sekali itu. Saya minta maaf terkasar basar dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا